Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Oke, pada hari ini adalah sains tingkatan 1. Tajuk dia adalah fenomena bencana. Kalau terjadinya pergerakan-pergerakan ataupun jadinya proses-proses yang ni endogen dengan exogen ni, apakah yang akan berlaku kamu pin dia gambar saya tu, nanti dia boleh bergerak laju sikit. Okey. So kita tengok apa yang akan berlaku. Yang pertama sekali, kesan proses endogen ialah kejadian geobencana. Boleh berlakunya geobencana. Geobencana ni apa? Okey, geobencana ni contohnya adalah seperti ini, gempa bumi, tanah runtuh, tsunami, vulkanisme dan lain-lain lah. Bolehkah anda mengenal pasti setiap geobencana ini? Itu, okey. So dekat bawah ni ada contoh, ni. Dekat bawah ni ada contoh lah. Okey. Kalau lah berlakunya proses pergerakan plate bumi ke, ada glacier ke, ada lava, magma tu So boleh berlakunya vulkanisme ni. Yang pertama sekali gambar rajah di sini adalah vulkanisme. Vulkanisme ni adalah lelehan gunung berapi dia letusan gunung berapi, nanti dia dia punya api yang panas tu dia meleleh dekat sekitar gunung tu yang api tu tak akan sampai kepada penduduk tu penduduk menjauh tak ada api ni. Masalahnya dia punya asap yang beracun tu. Asap yang beracun asap dia tu yang keluar tu adalah beracun. Jadi itu yang berbahayanya. Sebab tu berapa radius kilometer, 10 radius kilometer tu kita kena pindahkan. Kalau setakat lava gunung berapi ni dia tak kena kampung tu. Yang kita takut dia adalah asap tersebut Okey, seterusnya adalah pemanasan global. Pemanasan global ni kalau terlampau panas. Okey, keadaan yang terlampau panas, jadi kita tak ada kekurangan air lah. Kalau kekurangan air tu, tanah kat situ jadi merekah. Sama jugalah macam kita punya pokok lah. Boleh tengok lah pokok bunga kat depan rumah tu. Kalau ada pokok bunga yang ditanam oleh parent kita, kamu boleh tengok. Dia kalau pemanasan global ni terlampau panas ni, dia akan kering. Jadi pokok tu akan layu. Dia punya daun ni melentuk ke bawah. Itu pemanasan global ataupun tanah-tanah sangat-sangat kering. So kita kena siram pokok-pokok tersebut lah. Okey. Ada juga fenomena ini berlaku, tapi sekarang ni cuaca dah mendung fenomena ini berlaku dan saya pun ada juga pokok yang kita tanam yang ni ada yang mati lah, tak boleh, kita kena siram Tsunami pernah juga berlaku. Okey, bencana ini di Indonesia kalau kita ikutkan kesan yang paling teruk dulu di Indonesia adalah di Bandar Aceh sampai habis. Bandar Aceh tu kena sapu lah dengan tsunami. Air lumpur ni tu yang paling bahayanya, bukan air tu, air yang lumpur yang bawa kayu-kayu, balak, semen semua diangkut. Jadi kita terkesan dengan itu. Tu nama dia tsunami. Tsunami ni dulu adalah perkataan Jepun, kerana tsunami ni biasanya berlaku di Jepun kerana di Jepun ini ada banyak pulau-pulau, kepulauan banyak kepulauan tu, jadi dia yang dilanda tsunami lah. Gempa bumi. Okey, gempa bumi dulu Malaysia jarang gempa bumi ni, sekarang ni ada dah sekarang ni, sebab mungkin plate tectonics tanah tu yang di bawah tu dah bergerak. Dulu di Indonesia sangatlah biasa berlaku, Filipina biasa berlaku, tapi di Malaysia jarang berlaku. Tapi dah baru-baru ni dah kerap kali berlaku. Di Sabah pun ada, hingga kan gegaran dirasai di Pulau Pinang, Kedah dan juga Putrajaya. Kawasan-kawasan KL pun dah rasa kesan daripada gempa bumi, bukan daripada tanah kita ataupun daripada kawasan Malaysia, tapi kawasan lautan negara jiran dah menyebabkan gempa bumi di
Malaysia. Jarang ni. Lubang benam ni biasa di Malaysia. Kalau ada air, mata air ke apa ke, bawah tanah boleh menyebabkan runtuh. Okey, ini biasa. Dan juga tanah runtuh. Tanah runtuh ni kalau kita punya pokok-pokok tu selalu kita tebang. Okey, dah tak ada cengkaman daripada lereng-lereng bukit ni, dekat Cameron Highland ni, dah tak ada cengkaman, ada orang buka tanah. Alah tanah runtuh. Okey, ada air yang tak dapat ditampung oleh pokok-pokok tersebut, jadi runtuh lah. Okey, ini adalah kejadian geobencana. Hari ini kita akan belajar geobencana. Kita akan belajar sikit-sikit je lah. Sikit je. Saya pun bagi latihan selai-selai je. Okey, satu muka surat. Okey, tanah jerlus dia kata. Tanah jerlus. Ni saya besarkan sikit. Yang biasa berlaku di kawasan paya, manakala hujan asid adalah geobencana yang biasa berlaku di kawasan perindustrian. Hujan asid ni sebabkan asap-asap tu dah terkumpul. Okey, dah terkumpul dekat satu kawasan tu. Kesan rumah hijau tu. Jadi apabila hujan, asap-asap tu tersebut menjadikan air hujan tu adalah air asid. Itu yang sangat bahaya lah. Kawasan paya ni tanah jerlus lah. Okey, saja paya, kawasan paya tu. Sains dan teknologi untuk menghadapi geobencana. Kita akan tengok apakah kemajuan yang boleh kita tengok, yang kita boleh cegah, kita boleh tahu bahawa akan berlakunya geobencana ni. Lepas tu kita boleh bersiap sedia awal lah. Okay, kemajuan dalam sains dan teknologi membolehkan ciptaan alat yang mampu memberi amaran awal terhadap kejadian tanah runtuh dan juga tsunami. Okay, ni dua ni. Alat untuk mengesan tanah runtuh. So, kita akan tengok. Dia pakai transducer kat sini. Transducer situ. Okay, transducer. Iaitu kalau berlakunya tanah runtuh ni, dia ada penggeranya kat situ ya. Kita kena tanam lah panduan gelombang keluli ni, kerikil ni. Kalau dia ada slide, dia macam bawah ni, dia macam ada tergerak sini ni, mengubah bentuk curung menjana pelepasan akuisisi daripada batunya. Kalau berlakunya pergerakan tu, dia akan penggera amaran akan berbunyi lah. Okay, maksudnya ada pergerakan daripada bawah tanah. Jadi bila pergerakan bawah tanah berlaku, jadi kita kena berjaga-jagalah, kemungkinan besar akan jadi tanah runtuh. Kalau ada penghuni ke apa dekat kawasan tu, jadi kita kena alihkan ataupun pindahkan. Okay. Alat untuk mengesan tsunami, ini saya diletakkan di pesisir pantai untuk memberikan amaran awal berlakunya tsunami melalui satelit. Mungkin daripada satelit tu dah nampak pergerakan ombak yang besar ke. Dia sebelum ombak tu nak jadi besar sampai ke tepi tu, dia daripada awal tengah laut tu dah jadi kejadian dah. Dulu masa zaman-zaman dulu, masa kejadian tu apabila ikan-ikan semua naik ke darat, banyak ikan naik ke darat. Kenapa? Pelik. Rupanya gelombang bawah tanah ataupun ombak di bawah tanah arusnya dah sangat-sangat deras, menyebabkan ikan-ikan tu naik sampai ke darat. Kita tak tahu, kita tak kutip ikan, rupanya tsunami berlaku. Okay, itu adalah amaran-amaran awal lah. Okay. Pesan dia. Okay. Ini ada pada 2004. Kesan geobencana ni. Geobencana seperti tsunami dan gempa bumi boleh menyebabkan kehilangan nyawa, penyakit, kehilangan nyawa, penyakit, kebuluran, kerosakan harta benda. Kita haruslah bersimpati dan membantu mangsa-mangsa bencana alam. Okey. Kita memang kena bantulah. 43 rakyat Malaysia terbunuh akibat ombak besar tsunami. Okey. Ini tahun 2004 berlaku satu tsunami besar di Indonesia. Kata itu dikata di utara Sumatera hari ini yang paling dahsyat di dunia dalam tempoh 40 tahun. Banyak rumah dan harta benda dimusnahkan. Dan Malaysia masa itu di Pulau Pinang pun terkesan. Gempa bumi di Gunung Kinabalu. Kinabalu ni dulu
Ada yang pemanjat Eropah tu buat syuting apa entah, pakai baju seksi, tengok-tengok. Selepas saja kejadian itu terus berlakunya gempa bumi. Gunung tu marah, dia berlaku gempa bumi. Waktu tu saya dah baca berita ataupun tengok berita dekat Facebook, dekat berita rupanya ada pendaki pelajar berapa tahun sekolah rendah, sekolah menengah, tak pasti, ramai lah macam rombongan. Dia pergi ke Gunung Kinabalu tersebut lah, daripada Singapura. Saya ingat lagi masa tu. So cikgu dia berada di atas tu sama anak-anak muridnya, tengok banyak batu tergolek, punya berlakunya gempa bumi. Cikgunya meninggal dunia sebab tahan batu tu daripada nak kena pelajar-pelajar dia. Jadi ramailah mangsa terkorban tu, 19 mangsa terkorban lah. Kejadian banjir lumpur Kemarahan Highland. Kemarahan Highland ni sebab dia selalu teroka tanah. Teroka tanah dekat kawasan lereng-lereng bukit tu nak tanam sayur-sayuran dan juga teh tu. Tapi biasa kalau yang syarikat-syarikat biasa, syarikat-syarikat besar tanam teh. Kalau peniaga-peniaga kecil-kecil ni tanam sayur, strawberry. Sayur dan strawberry lah. So kalau kita tak buat betul-betul dia punya structure tu, dia akan runtuh lah. Sebabnya dia kena ada aliran airnya, dia kena ada struktur tanahnya, tengok macam mana. Kalau main tara je, lama-lama dia akan runtuh lah. Jadi banjir besar pun pernah berlaku lah. Ini karantan daripada akhbar lah. Boleh tengok dekat QR code tu, dekat situ boleh. Ni masing-masing lah. Boleh guna handphone, masing-masing tengoklah QR code tu. Okey, sampai situ sajalah, cukup dah ni kita belajar pelan-pelan sikit. Bila gaya minggu ni habis pula ke. Tadi kalau baca pengumuman Menteri Pendidikan semalam, dia kata pembukaan sekolah adalah 3 Oktober. 3 Oktober. Untuk fasa 1, kita fasa 2. Fasa 1 tak buka langsung. Fasa 2 kelas peperiksaan saja. Fasa 3 buka untuk semua. Jadi kita berada di fasa 2 sekarang ni. Maksudnya masih lagi untuk kelas peperiksaan sahaja. Jadi belum lagi ulah sekolah. Lama lagi lah PDPR ni. Jadi bila lama lagi PDPR ni, saya tengok saya mengajuk dan habis. Jadi saya buat pelan-pelan lah sikit. Lepas tu nanti kita ulang kaji untuk keseluruhan buku modul tu, tengok mana-mana yang lompong-lompong tak buat lagi tu, kita buat ulang kaji lah terus. Okey, itu saja kelas kita pada hari ni lah. Awal habisnya sebab sikit. Saya memang ambil sikit 9.4, lepas tu nanti 9.5 sampai 9.6 je bila habis lah. Apa itu nanti kita ulang kaji. Okey, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat sini. Saya tengok pun dah makin suram je dah kelasnya. Makin lama makin sikit. Okey. Agaknya dah tak larat dah. Data dah banyak habis. Okey, itu sajalah. Kalau ada apa-apa saran, bagi tahu dekat chat tu. Kat sini ada chat ni. Okey, pada ruangan chat tu boleh bagi tahu lah. Kalau ada apa-apa soalan. Kalau tak ada apa-apa soalan, respon lah sikit. Tak type ke apa ke. Kalau bunyi suara pun boleh juga. Kalau ni type sikit tidak bisa. Tak ada. Yang ni tak ada. Kiam Syah tak ada, Arman pun tak ada. Okey. Tak ada lah kan. Okey, itu sajalah daripada saya untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang, terutamanya pada hari Rabu nanti. Okey. Bolehlah masing-masing live meeting. Kita akan belajar sikit-sikit je. Tak sampai setengah jam. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Masing-masing boleh dah live daripada Bumi. Sama-sama Akil Amsyah, sama-sama Muhammad Arman.